Musim buah binjai telah berlalu, tetapi yang tinggal hanyalah jeruk buah binjai ataupun buah kemang. Walaupun dah berlalu, tetapi biji dia jangan dibuang. Kita semai. Walaupun kita tahu bertahun-tahun akan dapat hasilnya, tetapi kita jangkakan yang anak cucu kita boleh makan, insya-Allah. Kalau panjang umur, kita akan dapat merasa buahnya, tetapi rasa-rasa tak kot. Cuma kita akan dapat merasakan pada warisan kita. Buah binjai untuk kita semai, bijinya yang telah kita gunakan. Inilah dia buah binjai yang Mak Ndak siapkan untuk penyedap dalam makanan. Buah binjai, biji jangan buang, kita semai. Walaupun keturunan kita akan datang boleh melihat dan merasai buah binjai yang akan berbuah sama Pak Ndak pencetus guna herba. Binjai, jeruk sedap, memang sedap. Selera kalau kita makan. Walaupun musimnya melecak-lecak bersama dengan musim durian, buah binjai ini digunakan dalam masakan seperti masak lemak ataupun boleh buat jeruk ataupun kita makan begitu sahaja. Memang sedap, banyak khasiatnya. Tapi kali ini adalah untuk kita kumpul biji buah binjai dan kita semai. Sama Pak Ndak pencetus guna herba. Biji buah binjai ni Pak Ndak dah keringkan. Ada dalam 3 minggu. Jadi dia kering betul-betul. Memang buahnya besar tetapi bijinya kecil dan padat. Padat sangat. Dan Pak Ndak akan semai dalam bahan terbuang. Kalau di rumah, Pak Ndak adalah penggemar mengumpul botol-botol, bekas-bekas plastik, bekas-bekas tin dan juga bekas-bekas kaca daripada bahan-bahan terbuang untuk diolah semula. Pak Ndak suka guntingkan, bentukkan dia dan menyemai biji-biji benih. Tak kiralah biji benih tu daripada pokok besar, pokok kecil, begitu juga dengan semai daripada batang ataupun pucuk-pucuk. Kita boleh jimatkan belanja. Sebab apa? Untuk semaian dia hanya beberapa bulan saja sebelum kita pindahkan ke tempat yang lebih besar. Cara tak langsung, kita rasai, menghargai bahan terbuang. Tapi kali ini Pak Ndak nak semai biji buah binjai ni dalam botol yang terbuang. Perhatikan, ini yang dah keringkan. Pak Ndak dah keringkan ada dalam 3 minggu. Keringkan. Biar dia kering betul-betul. Pak Ndak nak cuba semai. Dan yang ni satu lagi ni pun, Pak Ndak tengok pun dia dah mula merekah. Dia punya kulit dia. Yang ni dah mula merekah kulit dia untuk mengeluarkan mata tunas. Biji-biji yang Mak Ndak iris isi dia tadi buat jeruk, Pak Ndak campakkan aja kat bawah pokok yang redup. Lama jugalah Pak Ndak biarkan. Adalah dalam 4 minggu macam gitu. Kemudian Pak Ndak juruskan sesekali dan nampaklah perkembangan dia, iaitu kulit luar dia mula membengkak. Jadi Pak Ndak confident untuk tanamkan pokok ni. Apatah lagi Pak Ndak nak cuba tengok perkembangan tumbesar dia punya pucuk baru dia. Yang ni Pak Ndak semai dalam 4 minggu. Barulah bercambah mata tunas dia. Kalau kita perhatikan, mata tunas ni keluar kat ujung sebelah kanan. Dan dia punya kulit ni dah mula sikit merekah. Yang ni Pak Ndak akan semai dalam botol bekas terbuang. Dan Pak Ndak letakkan tanah. Dan sedikit kokopit untuk nak tengok percambahan dia. Bersama Pak Ndak kita tengok apa perkembangan mata tunas ni. Masya Allah, di antara beberapa biji yang Pak Ndak campak di bawah pokok tadi, nampak perkembangan, pertumbuhan, tumbesaran mata tunas dia. Setiap hari naik beberapa inci, Kemudian Pak Ndak pun letakkan di dalam bekas botol yang Pak Ndak potong melintang tadi, yang dah dicampur dengan tanah dan dicampur dengan kokopit. Barulah Pak Ndak rasa selesa. Baru tengok sebenar-sebenarnya pokok nadir yang kita semai dengan biji benih. Ini dia bekas bahan terbuang, iaitu bekas minuman yang Pak Ndak potong melintang untuk semaikan benih binjai. Kalau kita perhatikan biji binjai tadi yang keras tadi tu, dia dah mula bercambah pada usia 4 minggu. Yang ni
biji yang keras tu dia merekah tengah dan tumbuh mata tunas yang agak besar. Kalau kita perhatikan, memang macam tegap sebab pokok ni pokok hutan dan juga dia adalah spesies nadir. Pak Ndak cuba menyemai biji binjai di dalam bekas terbuang. Sama Pak Ndak pencetus guna herba. Perkembangan seterusnya mungkin kita akan tengok bulan ke bulan, tahun ke tahun bagaimana dia membesar. Pokok ni akan naik cepat tetapi makan masa yang lama untuk besar batang dia dan juga mengeluarkan dahan. Inilah dia pokok binjai yang kita cuba semai untuk anak-anak cucu kita. Petik herbs, petik. Kita kumpul biji binjai yang dah berlalu musimnya, semai. Jadikan kenangan untuk musim kali ni. Pak Ndak semai dalam 12 biji. InsyaAllah, mudah-mudahan dia akan tumbuh. Kalau tumbuh pun senang nanti Pak Ndak. Sebab apa? Nak tengok pokok tahun ataupun pokok yang sepemeluk tu, kita semai secara pelan-pelan, umur kita meningkat, pokok pun meningkat. Khas untuk pada generasi akan datang untuk anak cucu. Kita rasa bangga dapat melihat keindahan dan juga ciptaan Allah. Macam mana menyemai benih binjai daripada pokok tahun untuk membesar secara perlahan-lahan. Kita rasa kagum dengan keunikan dan pembesarannya. Itu yang Pak Ndak suka tengok. Tiap-tiap hari Pak Ndak tengok macam mana putaran alam untuk sesuatu benih tu mengeluarkan benih dan mata tunas yang menjadi pokok besar. Jangan lupa subscribe, like dan share. Akan ada lagi penceritaan herba-herba, pokok-pokok dan juga petua-petua dari warisan nenek moyang kita. Buahnya sedap bila bermusim, melecak-lecak. Kita buatkan sambal binjai, kita buatkan masak lemak binjai dan juga terjadikan sebagai menu makanan dalam masakan kita. Buah binjai.